Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sekarang sedang pegang kasut. Kasut sukan. Dan saya pegang kasut lagi juga. Nampak beza sikit kan? Kasut sukan. Okey? Kejap. Adalah benda saya nak cerita ya. Kejap. Pegang kasut lagi ni. Okey, kasut sukan. Okey? Secara zahirnya, bagi orang awam ataupun bagi orang yang bukan mendalami bidang sukan, okey? Bagi mereka, kasut-kasut sukan ni sama saja. Kan saya tunjuk tadi macam tak ada beza. Akan tetapi bagi orang yang mendalami secara serius dalam bidang sukan, kasut-kasut itu tadi ada bezanya. Mari kita tengok balik slow-slow, pelan-pelan ya. Kasut ini kalau perasan, dia macam ada gigi-gigi. Okey, tapak dia pun begini. Boleh teka tak? Kasut ini untuk sukan apa? Kasut ini untuk sukan hiking. Bila kita pergi off-road, bila kita panjat bukit. Okey, ini untuk sukan hiking. Alright. Tapak dia pun keras. Keliling ni ada support supaya tak senang tergeliat ke apa ke. Okey. Yang ini kasut yang pertama tadi. Kasut yang kedua pula, nampak tak design dia ni? Yang ini design dia menyerap hentakan. Ini ialah kasut untuk jogging. Kasut untuk jogging, untuk menjaga sendi-sendi kita. Khasnya untuk orang dah tua-tua kan. Siapa agaknya tu ya? Okey. Kalau kasut nak lari laju, sprint, lain. Ini untuk kasut jogging. Okey. Yang ketiga ni pula, okey, design dia lain sikit. Ini kasut untuk sukan di atas konkrit, di atas tamek. Seperti badminton, seperti volleyball, seperti basketball lain. Seperti kalau apa ni? Futsal. Okey. Jadi kasut ni, ini saya guna ni jenama On. On yang ON, on off lampu kan? On. Okey, saya guna jenama On. Tetapi baik On ataupun Adidas ataupun Puma ataupun Nike ataupun Reebok, apa-apa brand lain pun, kita masuk nampak sama aja kan? Kasut sukan. Tetapi ada untuk sukan tertentu. Tapi jenama On ni dia memang spesifik untuk macam-macam jenis sukan ya. Dan saya memang suka kasut jenama ini. Sebab kasut ni dengan kaki saya, dia memang kawan baik. Memang geng betul ya. Kalau nak tengok website dia, On Running. Berlari, onrunning.com. Ya, onrunning.com. Okey. Apa cerita kasut ni? Okey. Apa cerita kasut dengan kaitan kuliah ataupun video yang saya nak buat ni? Sekejap lagi saya cerita. Tapi ringkasnya, secara awamnya orang pandang sebagai kasut, sebenarnya kasut itu ada tempatnya. Ada tempat off-roadnya, ada tempatnya, ada kegunaannya. Bukan semua kasut sama, sekalipun ia kasut sukan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam banyak video-video saya, ketika saya menjelaskan tentang bid'ah, dalam rangka saya hendak membanteras dan membasmi bid'ah, supaya kita kembali kepada sunnah Nabi SAW yang tulen, kerap kali saya berhujah bahawa apa yang Nabi tinggalkan, apa yang Nabi tak buat dalam urusan agama, ia adalah dalil, ia adalah hujah. Bahkan saya ada buat video khas tentang ini, yang judulnya Apa yang Nabi tak buat dan Sunnah Tarkiyah. Saya ada bagi linknya di bahagian description. Okey. Lalu ada yang PM saya yang bertanya, dia kata, tetapi Ustaz Muhadir bin Haji Jol dalam salah satu bukunya ada bab khas tentang altar ni ataupun sunnah tarkiyah. Beliau telah mengemukakan hujah, penjelasan, dalil bahawa sunnah tarkiyah ni bukan dalil agama. Bukan dalil agama, bukan hujah nak kata bid'ah sunnah apa begitu. Jadi saya pun tengok buku tu, kebetulan saya pun ada, alhamdulillah, dihadiahkan oleh seseorang kepada saya. Tajuk dia 8 langkah memahami bid'ah. 8 langkah memahami bid'ah oleh Ustaz Muhadir Haji Jol ya. Di muka surat yang ke-66 dan seterusnya. Okey.
memang ada satu bab khas tentang at-tark ataupun tarkiyah. Jadi setelah saya melihatnya, mengkajinya, saya lihat ada perkara-perkara yang perlu saya ulas. Jadi inilah videonya, ulasan ke atas Ustaz Muhadir tentang sunnah tarkiyah. Jangan bimbang, konsep saya, cara saya bukannya saya nak mengkritik, bukan nak menghantam, bukan nak mencaci kepada Ustaz Muhadir, akan tetapi sekadar membanding-banding dalil dan hujah. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan boleh nilai sendiri. Kalau dirasakan dalil dan hujah yang dibawa oleh Ustaz Muhadir lagi power, lagi padu, lagi meyakinkan, silakan mengikutinya. Kalau dirasakan apa yang saya sampaikan itu lebih okey, lagi bagus, silakan mengikutinya. Bukan ikut kerana saya, tapi ikut dalil dan hujah serta penjelasan yang saya berikan. Okey? Boleh kita mulakan? Bagi yang ada buku ini, kita mula dari muka surat 66, 67. Jadi sebab yang ini buku, jadi saya baca poin-poin penting daripada tulisan Ustaz Muhadir. Saya akan pastikan bahawa saya tidak quote out of context. Okey, saya akan baca, nak baca seluruhnya banyak pula. Jadi saya baca poin-poin penting dan saya akan bersikap jujur, tidak lompat-lompat supaya tak nampak jadi macam menukil di luar konteks pula, ya. Okey. Di muka surat 67, soalan, apakah definisi at-tark? Jawapan, okey, saya baca di sini. At-tark ialah sesuatu perkara atau perbuatan atau amalan yang tidak pernah dibuat oleh Nabi. Sesuatu perkara atau perbuatan atau amalan yang tidak pernah dibuat oleh Nabi bukanlah semestinya hukumnya makruh atau haram. Kaedah fiqhiyah menyebutkan at-tarku la yantajju hukman. Al-tark tidak menatijahkan sesuatu hukum. Kaedah lain yang hampir sama menyebut at-tarku la yaqtadi tahrimah. At-tarku tidak semestinya menunjukkan pengharaman. Jadi Ustaz Muhadir mengemukakan dua kaedah fiqhiyah. Sayang sekali tidak diberi rujukan kaedah fiqhiyah ni daripada rujukan yang mana, ya. Tak mengapa. Kaedah-kaedah ini bermaksud, beliau menjelaskan sesuatu amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW tidaklah semestinya haram atau tidak boleh dilakukan atau bid'ah dalalah. Poin pertama. Poin kedua, ia hanyalah menunjukkan, tidak mengapa dalam kurungan boleh jika perkara itu ditinggalkan atau jika ia tidak dilakukan. Okey, muka surat 68, poin ketiga. Jika terdapat nas yang menunjukkan haram atau halalnya sesuatu perkara, jika tidak terdapat nas yang menunjukkan haram atau halalnya sesuatu perkara, hukumnya adalah harus. Okey. Saya nak ulas di sini, ya. Apa yang Ustaz Muhadir sebut itu betul, akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, ia merujuk kepada apa yang Nabi SAW tinggalkan dalam urusan dunia, dalam urusan baginda sebagai seorang manusia biasa. Tuan-tuan dan puan-puan, sunnah Nabi SAW terbahagi dua. Sunnah tashri'iyah, sunnah ghairu tashri'iyah. Sunnah yang dimasukkan sebagai syariat Islam dan sunnah yang ghairu tidak dimasukkan sebagai syariat Islam. Apakah ni? Contohnya, makanan, apa yang baginda suka, apa yang baginda tak suka. Pakaian, cara serban, cara pakaian apa nak? Kenderaan yang baginda naik dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan baginda sebagai seorang manusia biasa. Ia juga disebut sebagai sunnah jibliyah. Maka dalam sunnah ghairu tashri'iyah ini, apa yang baginda tinggalkan, hukum dia memang harus. Tak adalah kalau kita buat terus jadi salah. Sebagai contoh, Nabi SAW menaiki unta, menunggang kuda. Setahu saya tak ada riwayat baginda pernah menunggang gajah. Kalau seseorang tu menunggang gajah jadi bid'ah ke? Tidak, sebab ini dalam urusan ghairu tashri'iyah dan hukumnya harus sahaja. Apakah dalil?
Apakah dalil bahawa sunnah ghairu tashrih ini kalau Nabi tinggalkan tak mengapa? Sebuah hadis yang saya yakin tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar, riwayat Imam Al-Bukhari, saya sebut secara ringkas, bahawa Nabi SAW pernah dihidangkan dop. Dop ni biawak padang pasir. Lalu apabila baginda nak makan, baginda dia beritahu itu ialah dop dan baginda terus meninggalkannya. Okey, Khalid bin Al-Walid yang ada sama tanya, haram ke wahai Rasulullah? Rasulullah kata tak, cuma ini bukanlah makanan kaumku. Jadi baginda kurang berselera. Lalu Khalid makan dan Rasulullah hanya pandang saja. Jadi Rasulullah SAW meninggalkan satu bentuk makanan. Tetapi hukum dia bila Nabi tinggalkan bukanlah haram. Sebab ini adalah ghairu tashri'iyah. Nabi tak selera, Nabi tak makan. Khalid Al-Walid dan sahabat lain selera, mereka makan. Jadi ini satu dalil, satu contoh dalam sunnah ghairu tashri'iyah. Bila saya dan kawan-kawan dan mereka yang sehaluan dengan saya, siapa pula tu? Tak apalah, Pak Wahab boleh, Salafi boleh, Salafi boleh, nak panggil apa pun tak boleh. Tapi kami yang berpegang kepada sunnah dan membasmi bid'ah ni. Apabila kami berkata sunnah tashri'iyah itu ialah dalil, kami merujuk kepada urusan agama, urusan akidah, urusan ibadah, bukan dalam urusan ghairu tashri'iyah. Okey? Jadi kaedah usul fiqh yang disebut tu betul, tapi diletak pada tempat yang salah. Dia umpama kasut yang betul. Ini kasut pergi hiking, tapi pakai pergi jogging. Saya pernah try pakai jogging, punyalah keras. Lari sekejap tu patah balik rumah tukar sebab betul-betul tak kena. Okey, dan dia punya flexnya pun kurang. Sebab tu bawa contoh kasut tadi tu. Okey. Alright. Kita baca seterusnya. Okey, muka surat 68. Perkara paling penting tentang at-tark. Okey, Ustaz Muhadir sebut perkara paling penting tentang at-tark. Apa dia? Ulama salaf dan khalaf telah sepakat ittifaq bahawa at-tark bukanlah huruf besar bukanlah salah satu dalil untuk mengistimbatkan mengeluarkan hukum. Dalam erti kata lain, jika Nabi tidak melakukan sesuatu perkara, ia bukanlah membawa kepada hukum, kerana hukum sama ada wajib, sunat, harus, makruh, haram ditetapkan oleh dalil-dalil syarak al-adillah asy-syar'iyyah yang telah disebutkan dahulu. Okey, nota kaki, rujukannya ialah sebuah buku terjemahan menjawab dakwah kaum salafi oleh Syekh Dr. Ali Jumaah yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baik, mari kita analisa dan semak pula perkara paling penting ini. Okey, jadi Dr. Ali Jumaah menyebut yang dinukil oleh Ustaz Muhadir di sini bahawa salaf dan khalaf telah sepakat, telah ittifaq. Okey, apa pula maksud ittifaq ni? Okey, dalam ilmu usul fiqh kita ada satu bab yang namanya ijma' dan ia merupakan salah satu dalil agama. Agama kita ni Al-Quran, As-Sunnah, ijma', qiyas dan ada dalil-dalil lain, qaul sahabat, masalah mursalah, uruf dan sebagainya ya. Dalam bab ijma' ni definisinya mengikut jumhur ialah kesepakatan para mujtahid dalam satu zaman, dalam satu masa terhadap sesuatu perkara. Ittifaq ni pula, kesepakatan ni dia level bawah sikit dan lazimnya digunakan untuk merujuk kepada sesuatu yang sedikit lebih kecil. Sebagai contoh, kita guna para mufti Malaysia dalam muzakarah fatwa kebangsaan telah bersepakat bahawa dalam isu ini sekian. Okey. Dalam perjumpaan para ulama Nusantara di Jakarta baru-baru ini, mereka telah bersepakat, telah ittifaq bahawa sekian. Dalam perjumpaan para ahli fiqh di Kuwait 3 tahun lepas, mereka telah bersepakat bahawa dalam isu ini sekian. Jadi dia bawah sikit daripada ijma'. Akan tetapi apabila dikatakan ulama salaf dan khalaf telah sepakat, maknanya dari dulu salaf ni 300 tahun pertama dan khalaf selepas itu
telah sepakat. Ia hampir-hampir menjadi ijma'. Bahkan kalau kita ikut ijma', mengikut takrifan Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali kata ijma' ni lah kesepakatan seluruh umat Islam. Dan bila dia kata salah dan khalaf ni, boleh kata seluruh. Hampir-hampir nak sampai ke taraf ijma' dah tu. Okey, hampir-hampir. Tapi tak apa. Dr. Ali Jumaah berkata ittifaq, sepakat. Lalu saya, tak apalah kita kata ittifaq, saya ragu-ragu, tertanya-tanya, terfikir-fikir, termenung-termenung. Betul ke tu? Betul ke ada kesepakatan ulama salaf dan khalaf? Kerana di sisi saya, bersama saya, ada sebuah buku yang tajuk dia, sekejap, boleh fokus ke? Sunnah Tarkiyah dan Bid'ah Idhafiyah. Nampak ke? Kamera ni boleh fokus tak? Saya bukan main hide and seek. Saya nak tengok boleh fokus tak. Okey. Sunnah Tarkiyah dan Bid'ah Idhafiyah menurut ulama, bukan Wahabi, bukan Saudi, menurut ulama Syafi'iyah. Sunnah Tarkiyah dan Bid'ah Idhafiyah menurut ulama Syafi'iyah. Ulama mazhab Syafi'i, ulama kita sendiri. Ditulis oleh Dr. M. Faiq Sulaifi. Bukan Salafi, Sulaifi. Dan menariknya, beliau ini adalah seorang doktor perubatan, medical doctor, dan last saya cek masih lagi mempraktikkan sebagai doktor perubatan, tapi beliau juga memiliki minat yang mendalam dalam agama dan ada juga menulis. Tapi yang beliau tulis ni tak diterbitkan, dia online, tu yang saya print dan saya gunakan tu rujukan saya sendiri. Ini saya print tahun 2016. Jadi yang menariknya, beliau cerita di bahagian mukadimah, memandangkan kita di Nusantara ni mazhab Syafi'i, jadi kita fokus pada mazhab Syafi'i, dan beliau membuktikan bahawa sunnah tarkiyah ni, at-tar ini, menjadi dalil dan hujah agama dalam mazhab Syafi'i sejak zaman Imam Syafi'i itu sendiri dalam kitabnya Ar-Risalah. Dan beliau tunjukkan Ar-Risalah, kemudian ulama Syafi'i kurung ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, mereka berhujah, berdalil dengan apa yang Nabi SAW tinggalkan dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Bukan dalam urusan dunia, tapi dalam urusan agama. Jadi sebab tu saya ragu-ragu betul ke ada ittifaq di situ, di sisi salaf dan khalaf. Sebab dari sisi mazhab Syafi'i, dimulakan daripada Imam Syafi'i sendiri dalam kitabnya Ar-Risalah, dan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i yang kemudian semuanya beliau sebut di situ dengan tarikh meninggalnya apa semua tu. Beliau nukil sekali dengan teks Arabnya untuk kita semak, sekali dengan rujukan yang penuh apa semua tu kita semak bahawa mereka berhujah dengan sunnah tarkiyah. Sebab tu saya ragu-ragu apabila Dr. Ali Jumaah yang dinukil oleh Ustaz Muhadir ni berkata telah sepakat. Okey, melainkan telah sepakat itu merujuk kepada sunnah tarkiyah yang ghairu tashri'iyah. Yang itu kalau betul. Kalau nak kata salaf dan khalaf sepakat, ataupun jumhur salaf dan khalaf mengatakan bahawa apa yang Nabi tinggalkan dalam urusan dunia, maka ia bukan dalil agama, yang itu betul. Okay? Jadi kita nak minta perkara ini disemak semula. Okey, tak kisahlah Dr. Ali Jumaah pun ya manusia juga, sebab ada kemusykilan di situ ya. Nak kata sepakat di sini ni, kalau dalam urusan dunia, urusan baginda sebagai manusia biasa, sunnah jibliyah, yang itu betul. Tapi kalau dalam urusan agama, saya ada rujukan yang bagi saya agak meyakinkan. Okey, sunnah tarkiyah dan bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah ni apa? Okey, bid'ah ni dia terbahagi dua. Satu, bid'ah hakikiyah. Bid'ah hakikiyah ni totally new, seluruhnya baru, tidak ada satu pun yang memiliki dasar ataupun asal dalam syariat Islam. Bid'ah idhafiyah ini adalah dari satu sisi ia ada dalil dalam agama, tapi dari satu sisi lain ianya sesuatu yang baru.
Dan di sini bid'ah idhafiyah yang Dr. Faik bawa ni ialah apabila orang-orang suka menggunakan dalil-dalil umum lalu mereka mengkhususkan kepada sesuatu masa atau sesuatu mengkhususkannya kepada satu tertib, sesuatu manasik. Ya, dan itu sebenarnya juga ditolak oleh para ulama, para imam dalam mazhab Syafi'i. Okey, bid'ah idhafiyah. Okey, satu rujukan yang sangat bagus. Sayang sekali ianya tidak dicetak. Jadi susah pula ya. Kalau mungkin cari online mungkin ada lagi. Okey. Jadi kesepakatan di sini sangat diragukan melainkan ia merujuk kepada sunnah ghairu tasyri'iyah. Baik. Seterusnya saya pergi kepada dalil-dalil yang dikemukakan oleh Ustaz Muhadir bagi menyokong bahawa sunnah takririyah ini bukanlah satu dalil dalam agama. Bukan nak kata bila Nabi tinggalkan, kita pun mesti tinggalkan. Kalau buat juga jadi bid'ah. Okey? Jadi saya sekarang di muka surat 70. Muka surat 70 ya. Okey. Dalil pertama yang dikemukakan ialah kisah Khubaib, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis sahih Bukhari, hadis yang panjang, beliau dan beberapa lain ditawan, lalu sebelum dijatuhkan hukuman bunuh, beliau meminta, kejap, saya nak solat 2 rakaat terlebih dahulu. Solat sunat 2 rakaat sempena akan dibunuh. Bila dah solat, barulah beliau dibunuh. Maka terhadap solat itu, Abu Hurairah mengatakan, okey, saya baca di sini. Abu Hurairah mengatakan, fakana awwala man shalla raka'ataini indal qital. Okey, sesungguhnya dia adalah dia, yakni Khubaib, orang yang pertama yang mengerjakan 2 rakaat solat ketika akan dibunuh. Nota kaki riwayat Al-Bukhari. Okey, jadi ada 2 perkara yang saya nak ulas di sini. Pertama, dan ini bagi saya agak serius, agak berat. Bukan agak, memang serius. Lafaz hadis itu. Matan hadis itu. Matan Arabnya itu. Okey. Fakana awwala man shalla raka'ataini indal qital. Shalla. Bila saya rujuk dalam Sahih Al-Bukhari, matannya berbeza. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada Sahih Bukhari, kalau ikut penomboran Fathul Bari ataupun penomboran Fuad Abdul Baqi, rujuk nombor 4086. Hadis 4086 agak panjang, rujuk di bahagian akhir itu. Apa kata-kata sebenar Abu Hurairah? Fakana awwala man sanna, bukan solat, sanna ar-raka'ataini inda qital huwa. Maka adalah orang yang pertama ataupun terawal sanna 2 rakaat solat apabila hendak dibunuh ialah dia. Apa signifikannya? Apa pentingnya perkataan sanna ni? Okey, sanna kalau dalam kamus sekarang ni dijelaskan sebagai mencipta, mereka cipta. Akan tetapi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sana digunakan sebagai menghidupkan, mempraktikkan apa yang asalnya ada dalam syariat Islam. Apa yang asalnya telah ada dalam Quran atau apa yang asalnya telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Okey, saya telah jelaskan dalam video saya ulasan ke atas Ustaz Engku bahagian keempat. Boleh rujuk secara panjang lebar di sana. Tetapi secara ringkas di sini hadis Sahih Muslim. Okey, bahawa Rasulullah SAW dan para sahabatnya sedang duduk-duduk, lalu datang sekumpulan orang yang nampak mereka ni dalam suasana kedaifan dan sangat berhajatkan kepada bantuan. Lalu Rasulullah tengok sahabatnya, tak ada orang pun bangun nak bagi bantuan. Maka ternampak di air muka Rasulullah rasa kecewa. Okey, maka seorang sahabat bangun. Pergi rumah dia ambil barang, bagi. Bila seorang tu bangun, yang lain-lain tengok, mereka pun bangun, ambil bagi. Bangun, ambil bagi sedekah. Maka nampak keceriaan di air muka Rasulullah SAW. Dan baginda pun bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Okey, sehingga akhir. Jadi man sanna. Sanna di sini apa? Sebab sahabat tu dia bukan buat benda yang baru. Sedekah, memberi sedekah, menolong orang, sesuatu yang telah sedia ada dalam syariat Islam. Dia sekadar orang yang pertama memulakannya dalam suasana sedemikian. Jadi sana bukannya buat ibadah baru, tetapi orang yang pertama lakukan ibadah tu yang pada asalnya sudah disyariatkan. Jadi apabila Abu Hurairah dalam hadis ini
Okey, menggunakan sana pada zaman beliau, ia merujukkan bukannya Khubayb tu mencipta satu solat sunat tersendiri, tetapi Khubayb adalah orang yang pertama melaksanakan apa yang asalnya pernah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rujuk balik teks Arab dalam Sahih Al-Bukhari, fakana awwala man sanna ar-raka'ataini indal qatli huwa. Okey, jadi ada perkataan sana di sana. Dan bagi saya, sebab saya dah janji tadi kan nak menganalisa kan, tapi bagi saya ini sesuatu yang berat. Kenapa sana boleh bertukar menjadi solat? Okey, mungkin technical error, kesilapan pencetak bagi edisi ini. Tak apa, saya ada buku Ustaz Muhadzir yang sebelum ini, Kekeliruan Umat. Okey, dan jawapannya, saya punya edisi cetakan ke-8 tahun 2016. Okey, hadis yang sama ada juga dalam muka surat. Ya, patutlah pakai cermata. Okey. Okey, muka surat 22. Okey, Kekeliruan Umat muka surat 22 sama juga. Fakana awwala man shalla. Ditukar solat padahal sana. Okey, jadi bila matan teks Arab itu pun telah berubah, dan yang ubah tu pun sesuatu yang penting. Sana itu penting. Bagi saya ia sesuatu yang serius, sesuatu yang berat. Kalau nak kata technical error di situ, yang ini ni sampai dah cetakan ke-8. Takkan tak ada orang yang nak betulkan? Takkan tidak dibetulkan, ya? Okey, tak apa. Okey. Saya janji untuk sekadar menganalisa, ya. Jadi saya nak bagi tahu teks Arabnya tu sila rujuk dalam Sahih Al-Bukhari. Saya tertanya-tanya, mungkin dalam sebahagian lafaz lain, dalam jalan periwayatan yang lain, ada menggunakan seperti apa yang Ustaz Muhadzir kemukakan. Lalu saya menggunakan software Maktabah Syamilah dan saya cari dalam senarai kitab-kitab hadis. Tak ada pun. Tapi kalau cari dalam lafaz yang mansana ini, ada. Dalam Bukhari dan lain-lain. Tapi apa yang lafaz yang Ustaz Muhadzir kemukakan, software saya kata tak ada. Okey, software saya kata tak ada. Okey, tak apa. Itu poin pertama. Poin kedua, kita sedang bincangkan apa yang Nabi tinggalkan. Apa yang Nabi tak buat. Lalu saya tertanya-tanya, macam mana pula hadis Khubayb ini boleh jadi dalil untuk menjadi dalil dalam bab sunnah tarkiyah ini? Sebab Nabi SAW tidak pernah ditangkap menjadi tawanan, tidak pernah ditangkap lalu diancam akan dihukum bunuh. Seandainya baginda pernah ditangkap, pernah ditawan dan pernah diancam akan dihukum bunuh, lalu Nabi meninggalkan sembahyang 2 rakaat, baru kita kata sunnah tarkiyah. Nabi tak pernah pun jadi tawanan, tak pernah pun diancam akan dihukum bunuh. Lalu macam mana pula jadi dalil sunnah tarkiyah? Sunnah tarkiyah ni, Nabi adalah suasana tu, dorongan, motivasi untuk melaksanakan sesuatu ibadah ada, tapi Nabi tak buat, Nabi tinggalkan. Itu sunnah tarkiyah. Tapi Nabi tak pernah jadi tawanan, tak pernah pula diancam untuk dihukum bunuh. Jadi Nabi tak ada pun suasana yang dia sepatutnya laksana 2 rakaat lalu dia tinggalkan. Okey, jadi ini sekali lagi dalil sahih Bukhari sahih, tapi diletakkan pada tempat yang salah. Macam pakai kasut jogging tapi main ice hockey. Kasut sukan tapi letak di tempat yang salah. Ice hockey patut pakai apa? Kasut yang skating tu kan. Ya. Jadi dalil yang sahih bagi orang awam nampak sahih Bukhari ni. Tapi bila kita semak, bila kita cermati, dalil yang sahih diletak pada tempat yang salah. Okey, sebab itu tak ada kaitan langsung pun dengan sunnah tarkiyah. Okey, tak apa, kita teruskan kepada dalil seterusnya. Ustaz Muhadzir mengemukakan hadis-hadis yang biasa kita baca sebelum ni, biasa digunakan oleh orang-orang yang mahu membuktikan boleh membuat bid'ah.
Iaitu contoh sebagaimana adanya sahabat ketika iktidal, dia sendiri yang membuat bacaan Rabbana lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Lalu Rasulullah kata, aku lihat 30 malaikat berlumba-lumba untuk mencatatnya. Ya, betul, sahih. Okay, hadis membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu setiap kali selepas Al-Fatihah, dan apa nak kata, cara makmum masbuk. Ya, sahih. Betul, sahih. Tapi sebagaimana yang saya telah jelaskan, sama-sama kita tahu apabila solat disyariatkan, iaitu hadisnya sahih Muslim ketika Isra Mi'raj, apabila Rasulullah SAW naik ke langit ketujuh tertinggi, baginda menerima pensyariatan solat, tetapi 50 kali sehari. Apabila baginda turun ke langit bawah, jumpa Nabi Musa AS, Nabi Musa kata, umat kamu tak boleh buat, pergi minta kurang. So Nabi minta kurang sampai akhirnya 5 kali. 5 kali sehari. Perhatikan, yang disyariatkan ialah solat. Bacaan-bacaan dalam solat. Kaifiat solat berjemaah seandainya makmum masbuk belum lagi disyariatkan. Maka dalam fasa pensyariatan Islam ini, dibolehkan bagi para sahabat untuk membuat bacaan sendiri. Jika ia baik, Rasulullah pun menerimanya sebagaimana kes bacaan iktidal tadi. Jika tak baik, Rasulullah akan mengatakan tidak. Jadi ini fasa pensyariatan, dan Rasulullah SAW tidak meninggalkan apa-apa, sebab solat baru disyariatkan, baru diwajibkan 5 kali sehari tanpa ada bacaannya. Kalau kita baca hadis sahih Muslim tu, Isra Mi'raj, disyariatkan solat tapi tidak ada diterangkan bacaan dalam solat, ketika rukuk, ketika iktidal, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, ketika baca ayat at-tahiyat, tak ada. Sebab tu para sahabat mereka pun bagi input ya. Lalu sebahagiannya ada Rasulullah terima, sebahagiannya tidak. Akan tetapi apabila Islam telah sempurna, telah menjadi satu nikmat yang Allah reda apa semua tu, tak ada lagi lah nak buat-buat semua tu. Okey, sudah tutup, sudah seal. Ini telah saya jelaskan dalam video saya mengulas Ustaz Engku bahagian pertama. Sila rujuk balik bahagian pertama. Tapi yang pentingnya sekali lagi, Nabi tak meninggalkan apa-apa. Jadi macam mana pula hadis-hadis ni meskipun sahih dijadikan dalil untuk bolehnya membuat sesuatu apabila Nabi meninggalkannya? Nabi tak tinggal sebab ia belum disyariatkan pun. Okey, sekali lagi dalil yang sahih tapi penggunaannya itu salah. Okey, seterusnya dalam kes nombor 4, sahabat menjadikan surah Al-Fatihah sebagai ruqyah ataupun rawatan. Okey, nota kaki riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain-lain. Okey, Ustaz Muhadir hanya menyukil pendek saja, tetapi ringkasnya hadis ni memang adalah sahih Bukhari, bahawa Abu Sa'id Al-Khudri dan beberapa sahabat mereka dalam satu perjalanan, mereka menjumpa satu perkampungan yang orangnya ataupun ketua kampungnya kena sengat kala jengking. Lalu mereka minta dirawat, lalu Abu Sa'id Al-Khudri merawat dengan membaca surah Al-Fatihah berulang-ulang sampailah ketua kampung tu atau orang yang disengat itu sembuh. Lalu mereka dihadiahkan kambing. Okey, beberapa ekor kambing. Lalu mereka pun macam, boleh ke ni kita baca Quran dapat kambing? Okey, lalu mereka pun bawa kambing tu jumpa Rasulullah dan menerangkan apa yang berlaku. Maka Rasulullah pun bertanya, wa ma yudrika annaha ruqyah, bagaimana kamu tahu bahawa surah Al-Fatihah itu dapat menyembuhkan ataupun dapat dijadikan bahan bacaan untuk ruqyah. Ruqyah ni maksudnya jampi. Okey. Lalu Ustaz Muhadir letak di situ keterangan menjadikan surah Al-Fatihah sebagai ruqyah kurungan rawatan tidak pernah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah Rasulullah meninggalkan, seolah-olah mesej ataupun poin yang nak dibawa oleh Ustaz Muhadir di sini ialah Rasulullah telah meninggalkan surah Al-Fatihah sebagai ruqyah, lalu para sahabat pandai-pandai buat sendiri dan Nabi kata okey, boleh. Maknanya Nabi telah meninggalkan sesuatu dalam hal agama, sahabat buat, Nabi kata okey. Okey. Jadi poin yang nak dibawa ialah apa yang ditinggalkan oleh Nabi,
sebenarnya boleh buat. Okey. Sebenarnya dalil ini famous, bukan saja untuk sunnah tarkiyah tetapi juga digunakan untuk membuktikan bolehnya membuat bid'ah. Sebab sahabat ni pandai-pandai sendiri. Pandai-pandai sendiri gunakan surah Al-Fatihah sebagai bacaan ruqyah, bacaan jampi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerangkan bahawa surah Al-Fatihah itu adalah salah satu bacaan ruqyah. Di mana dalilnya? Di mana hadisnya? Okey, ada satu imam hadis namanya Imam Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi. Okey, dan beliau ada kitab sunannya. Mari kita rujuk Sunan Ad-Darimi. Kitab Fadail Al-Quran, bab keutamaan surah Al-Fatihah. Okey, kalau ikut yang saya rujuk sini, nombor 3236 ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Fatihatil Kitabi shifaa'un min kulli da'in. Dalam surah Al-Fatihah, Fatihatil Kitab ni pembuka kitab, maknanya surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah itu shifaa'un, ubat ataupun penawar ataupun penyembuh, min kulli da'in, bagi setiap penyakit. Ada hadisnya. Kejap. Hadis ini disemak oleh pentahqiq Syekh Husin Salim Asad Ad-Darimi. Ad-Darimi tadi Darimi ya. Dan beliau menerangkan sanadnya sahih tetapi mursal. Maknanya nama sahabat missing dalam sanadnya itu. Jadi ia termasuk dalam hadis yang dhaif. Akan tetapi kalau kita gunakannya selari dengan syarat-syarat periwayatan, antaranya yang pertama, kita semak dan pastikan bahawa kelemahannya adalah ringan, bukan dhaif jiddan, bukannya hadis yang palsu. Okey, dan kita telah semak bahawa sanadnya semua sahih kecuali ianya mursal, nama sahabat tidak ada. Nombor satu. Nombor dua, kita kena menjelaskan kepada orang bahawa ia adalah hadis yang dhaif. Nombor tiga, tak boleh sebut dengan lafaz yang secara jelas Rasulullah bersabda macam tadi saya bacakan. Sebaliknya saya kena sebut apa? Diriwayatkan. Fi Fatihatil Kitabi shifaa'un min kulli da'in. Itu cara yang betul. Yang ketiga, pastikan ia tidak bertentangan dengan mana-mana dalil lain yang sahih. Dalam kes ini, ia tidak bertentangan, bahkan ia selari dengan hadis sahih Al-Bukhari sebentar tadi itu. Okey, sekarang timbul soalan. Okey, sudah ada hadis ni. Okey, diriwayatkan Nabi pernah cerita tentang keutamaan surah Al-Fatihah sebagai syifa. Lalu kenapa Nabi pula tanya, macam mana kamu tahu bahawa surah Al-Fatihah itu boleh jadikan sebagai ruqyah? Di sini tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tahu ada 3 jenis soalan. 3 jenis soalan. Pertama, kita sebut sebagai soalan Yahudi ataupun soalan Bani Israel. Tanya-tanya bukan sebab nak tahu, tapi tanya-tanya sebab nak buat provokatif. Sebagaimana apabila dalam surah Al-Baqarah itu, kaum Bani Israel, bila macam-macam soalan mereka tanya kepada Nabi Musa tentang Baqarah yang patut disembelihkannya tu. Saja je nak menyusahkan hidup. Okey. Kedua, soalan umat Muhammad. Bila bertanya betul-betul nak tahu. Kan banyak ayat Quran yang ada, mereka bertanya kepada kamu tentang ini, mereka bertanya kepada kamu tentang harta yang patut dinafahkan dan sebagainya. Ketiga, kita sebut sebagai soalan malaikat Jibril. Berdasarkan hadis, dalam hadis 40 Imam Nawawi yang dekat awal tu, okey, apabila malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk betul-betul depan, lutut sentuh lutut, tanya tentang Islam. Rasulullah terangkan Islam ya, rukun Islam 5 perkara tu, dijawab, betul. Sahabat pun, dia tanya, dia kata betul. Okey, kemudian dia tanya pula rukun iman tu apa? Dia tanya pula iman tu apa? Lalu Rasulullah menjawab iman tu 6 perkara. Kemudian dia jawab betul. Kan? Jadi malaikat Jibril bertanya bukan sebab tak tahu, tapi dia saja tanya supaya apabila Rasulullah jawab, jawapan itu menjadi penjelasan kepada orang di sekeliling yang mendengarnya. Jadi sama juga di sini, apabila Rasulullah SAW bertanya, macam mana kamu tahu surah Al-Fatihah itu boleh digunakan sebagai ruqyah?
Baginda bertanya soalan malaikat Jibril. Sebab apabila rombongan Abu Sa'id Al-Khudri itu balik, orang lain pun duk tengok-tengok apa pasal bawa kambing apa semua tu, Rasulullah saja tanya. Okey, saja tanya. Macam mana tahu surah Al-Fatihah untuk ruqyah? Kan, supaya orang keliling pun boleh tahu ya sebenarnya gitu. Contoh lain, Nabi SAW pernah menerangkan bahawa dia pernah mendengar sandal ataupun kasut Bilal bin Rabah di syurga. Lalu Rasulullah buat tanya, apa amalan kamu? Lalu Bilal pun menjawab bahawa aku ni apabila berwuduk tak pernah tinggal solat 2 rakaat. Padahal dalam hadis yang lain Nabi SAW sendiri pernah menganjurkan selepas wuduk solat sunat 2 rakaat. Jadi sama untuk kes ini, Nabi SAW pernah menganjurkannya walaupun hadis itu mursal. Kalau kita kaji bidang ilmu hadis, mursal ini daif, tetapi satu bentuk kedaifan yang ringan, sebab yang the missing link tu is para sahabat. Ialah seorang sahabat. Dan sahabat ini siapa pun nama dia, memang seorang yang kita kata adil dan juga thiqah. Dalam Sunan Ad-Darimi. Jadi meskipun baginda bertanya, bukan sebab orang tu, bukan sebab sahabat tu pandai-pandai buat sendiri, saja baginda tanya supaya jawapan itu menjadi ilmu kepada orang di sekeliling yang mendengar. Padahal menjadikan surah Al-Fatihah sebagai salah satu bacaan ruqyah, ada dalilnya, pernah dianjurkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadinya itu tadi dalil-dalil daripada hadis-hadis Rasulullah yang dikemukakan oleh Ustaz Muhadzir bagi menunjukkan tentang athar ini, walaupun Nabi tinggalkan sebenarnya boleh buat. Lalu saya pula telah menjelaskan bahawa dalil-dalil itu sebenarnya tidak tepat. Lalu apa satu contoh dalil yang ada? Saya bacakan satu hadis. Hadis ini panjang, saya telah membaca dan menerangkannya secara panjang lebar dalam sebuah video saya. Mereka yang membenci Rasulullah. Mereka yang membenci Rasulullah, saya bagi linknya di bahagian description ya. Tetapi ringkasnya, 3 orang sahabat datang untuk bertanya tentang cara ibadah Rasulullah. Maka ketika datang, mereka bertanya kepada isteri-isteri baginda. Isteri-isteri baginda menerangkan cara ibadah Rasulullah. Lalu mereka rasa, alamak, biasa-biasa sajalah, sikit sajalah. Lalu mereka berkata, Rasulullah ni orang yang telah diampunkan dosanya yang lalu, dia akan datang. Kita ni siapa? Lalu salah seorang daripada mereka berazam untuk berpuasa hari-hari. Salah seorang daripada mereka berazam untuk qiyamulai sepanjang malam, tak mau tidur. Dan seorang lagi berazam untuk tidak mahu berkahwin. Sebab nak beribadah saja. Kemudian Rasulullah dengar apa yang mereka sebut. Rasulullah pun keluar. Kaliankah yang berkata sekian-sekian-sekian? Ketahuilah sesungguhnya akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepadanya. Akan tetapi aku berpuasa dan juga berbuka. Aku tidur dan juga solat. Dan aku juga berkahwin. Sesiapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan daripada kalanganku. Hadis Sahih Al-Bukhari secara ringkas. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang para sahabat nak buat itu adalah sesuatu yang dianjurkan dalam agama. Yang tak nak kahwin tu lain. Puasa. Ada hadis Nabi sendiri SAW telah ada menerangkan bahawa di syurga atau pintu khas Ar-Rayyan yang disediakan untuk orang-orang yang banyak berpuasa. Puasa sunat, puasa Ramadan memang wajib dah. Qiyamulai. Banyak ayat Quran dan hadis-hadis yang menerangkan keutamaannya. Tapi Nabi SAW meninggalkan daripada berpuasa sunat hari-hari. Baginda berpuasa dan berbuka. Berpuasa dan berbuka. Banyak ayat Quran, hadis yang menerangkan keutamaan qiyamulai. Tapi baginda meninggalkan qiyamulai sepanjang malam. Baginda hanya berqiyamulai sebahagian ataupun sepertiga malam. Lalu apabila ada sahabat nak buat, mereka ni nak buat bukan niat jahat. Mereka nak beribadah atas sesuatu yang pada asalnya dianjurkan oleh agama, tetapi ditinggalkan oleh Nabi SAW. Bila mereka cerita nak buat tu, Nabi larang. Bahkan Nabi kata, siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari kalanganku. Padahal mereka ni bukan benci. They just wanted to do something better. They wanted to do something more, which is what is prescribed in Islam. Tetapi ditinggalkan oleh Nabi SAW. Jadi, apa yang ditinggalkan oleh Nabi, jangan buat. Nak buat, walaupun niat baik, tapi
Apa Nabi tegur di akhir hadis tu? Sesiapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan daripada kalangan aku. Ya. Hadis ni secara penuh boleh rujuk dalam video saya, mereka yang membenci Rasulullah. Sebab orang-orang yang buat bid'ah ni, niat mereka asalnya baik, tapi mereka tidak tahu natijah di sebaliknya itu. Ya, sama 3 sahabat tadi, mereka nak buat benda baik. Tapi okey. Baik, seterusnya Ustaz Muhadir dalam muka surat 74 dan seterusnya mengemukakan contoh daripada perbuatan para sahabat. Okey, contohnya pengumpulan Al-Quran oleh Abu Bakar, Saidina Abu Bakar. Okey, solat tarawih berjemaah. Yang ini saya telah terangkan dalam video saya ketika saya mengulas Ustaz Abu Hasan Din, Abu Hasan Din Al-Hafiz rahimahullah. Okey, yang saya pegang mesin trim rambut tu. Tengok video yang itu tu. Okey, Saidina Abdullah bin Mas'ud membuat perubahan lafaz tasyahud. Okey, yang ini menarik Okey, sebab yang tadi itu perkara-perkara, yang tadi itu saya dah ulas, yang ini saya belum ulas. Abdullah bin Mas'ud memang dalam riwayat Abdul Razak dalam musannafnya dan dinilai sahih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari bahawa betul dia mengubah lafaz, tapi yang diubah tu dari sudut grammar, sebab apabila mereka hadir di hadapan Nabi, ucapan salam tu berbeza. Apabila Nabi sudah wafat, ucapan salam itu ada sedikit perubahan. Ini antara orang yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Penulisan Al-Quran, azan pertama saya telah jelas dalam video lain. Ali mencipta selawat. Selawat itu sebenarnya satu doa. Kita kan mulakan dengan Allahumma. Jadi kita berdoa. Jadi kita mendoakan agar Allah berselawat. Dan boleh membuat doa sendiri, boleh membuat selawat sendiri, asalkan tidak memuji berlebih-lebihan kepada Nabi SAW kerana baginda tidak menyukainya, dan asalkan dalamnya tidak ada unsur-unsur syirik seperti selawat tafrijiyah, selawat nariyah, selawat syifa. Perkara-perkara macam tu tinggalkan. Kita sayang Nabi, kita selawat saja. Tak payah nak buat semua-semua tu. Okey, poin nombor 6. Saidina Abdullah bin Umar menambah lafaz tasyahud dan lain-lain. Bukan menambah, itu salah satu option ya. Ustaz Muhadir tak bagi rujukan. Tapi yang itu tu dalam kitab Muwatta' Imam Malik. Okey, kitab Muwatta' Imam Malik dengan sanad yang sahih daripada Malik, Nafi, Abdullah bin Umar, kita sebut sebagai sanad emas. Okey, apakahnya? Okey, Anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kana yatashahaddu fayaqulu bismillahit tahiyyatu lillahi salawatu lillahi zakiyatu lillah. Okey, assalamu ala nabi wa rahmatullah sehingga akhir. Tuan-tuan dan puan-puan, dua perkara. Bacaan dalam solat, dia bukan satu yang macam kita tahu. Tapi ada beberapa. Doa istiftah ada beberapa. Okey, bacaan dalam rukuk ada beberapa. Bacaan iktidal ada beberapa. Ada yang pendek, ada yang panjang. Sama juga dengan bacaan at-tahiyat. Ada beberapa yang kita boleh pilih. Kedua, apabila kita baca ni zahir hadis, nampak macam Abdullah bin Umar ni buat bacaan tasyahud sendiri-sendiri. Tapi tidak, apabila sahabat dia menyerangkan sesuatu tentang akidah, sesuatu tentang perkara ghaib, sesuatu tentang ibadah, walaupun mereka tidak menyandarkan kepada Nabi SAW, akan tetapi ia memang berasal daripada Nabi SAW, kerana para sahabat mereka tidak berani untuk membuat bid'ah sendiri. Hanya orang-orang yang suka buat bid'ah, mereka memfitnah kononnya para sahabat itu membuat bid'ah. Kita ahli sunnah yang mencintai para sahabat, yang membela para sahabat, kita baca riwayat macam ni, kita kata walaupun Abdullah bin Umar tidak menyandarkannya, tetapi itu adalah apa yang beliau pelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena pula Abdullah bin Umar ni seorang yang sangat-sangat syadid, sangat-sangat bersungguh-sungguh dalam berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tak apa, yang ni bila kita baca biografinya nanti kita tahu ya. So hadis ini betul sahih, betul bacaan tasyahudnya tu lain sedikit, tetapi bukan dalil mereka buat sendiri-sendiri, tetapi ia ada asalnya. Yes, macam tadilah kita baca tentang kes Bilal.
Secara zahirnya kita ingat Bilal pandai-pandai buat solat sunat sendiri. Bahkan ada ustaz, okey, yang menjadikan itu dalil bid'ah hasanah. Padahal ada hadis lain yang menganjurkannya. Sama juga tadi kita baca tentang kes sahabat yang meruqyah dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita sangka ataupun sebahagian ustaz sangka sahabat itu pandai-pandai gunakan surah Al-Fatihah sebagai ruqyah. Padahal ada riwayat, meskipun mursal, ada riwayat bahawa Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahawa surah Al-Fatihah itu boleh jadikan ruqyah kepada semua jenis penyakit, ya. InsyaAllah dengan izin Allah disembuhkan. Sama jugalah dengan kes ini. Baik. Okey. In that case, apa contoh sunnah tarkiyah pada zaman sahabat? Okey, nak tak saya bagi? Contohnya, ya. Okey, saya bagi 3 contoh, 3 hadis sahih. Boleh ke? Okey, pertama, tentang khatib berdoa sambil mengangkat kedua-dua tangan. Okey, di atas mimbar. Okey, hadis sahih Muslim nombor 474. Okey, nombor 474 mengikut penomboran syarah sahih Muslim oleh Imam Nawawi. Daripada Umarah bin Ru'aibah. Qala ra'a Bishr bin Marwan alal minbari rafi'an yadaihi. Faqala qabbahallahu hataini yadain. Okay, daripada Umarah bin Ru'aibah, dia melihat Bishr bin Arwan di atas mimbar rafi'an, mengangkat kedua-dua tangannya, dan ni dalam rangka berdoa. Dalam khutbah kedua, khatib berdoa. Betul atau tidak? So, Bishr bin Arwan mengangkat kedua tangannya berdoa. Lalu Umarah ni sahabat Nabi terus teguh, moga Allah membinasakan, moga Allah memburukkan kedua-dua tangan kamu. Woi, orang kita kalau jumpa sahabat macam ni, apa kita kata? Benda-benda kecil pun nak jadi besarkan. Benda-benda khilaf pun nak kecoh. Apa ni, orang sedang khutbah atas mimbar ni duduk diam lah. Tapi bagi para sahabat, itu adalah satu kesalahan yang besar. Sampai-sampai tengah khutbah, terus dia tegur. Tak ada nak tunggu-tunggu. Nantilah lagi dah habis, kita ajak minum kopi, kita sembang-sembang, tegurlah baik-baik. Tak, bila melibatkan sunnah Nabi SAW, melibatkan sunnah bid'ah, terus tegur. Apa katanya lagi? Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala an yaqula bi yadihi hakaza wa asyara bi isba'ihil musabbihah. Demi sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambah. Okey, tidak menambah melainkan dengan tidak menambah apa-apa perbuatan dengan tangannya, melainkan dengan mengangkat jari lalu dia mengisyaratkan. Maka begini saja. Dan ini sebenarnya kalau khatib sedang berkhutbah ketika solat Jumaat, okay, kalau tuan-tuan tak tidur, cuba tengok kebanyakan khatib memang tak angkat tangan sebab mereka faham. Kalau angkat pun sebab mereka sedang pegang teks tu. Okey. Dan tidak dianjurkan juga untuk makmum angkat tangan. Okey. Kalau jumpa khatib yang sambil doa tu macam ni, dah habis khutbah, habis solat, pergi peluk. Sebab dia orang yang faham sunnah. Dan yang faham sunnah ni ghuraba, asing zaman sekarang ni, ya. Tapi tunggu COVID-19 habis dulu, kita peluk. Okey. Dan bagi jemaah, okey, jemaah solat Jumaat, bila khatib angkat tangan doa, tak payah angkat tangan berdoa. Okey, sebab berdoa memang ada hadis anjurkan, tetapi ada ketikanya tak payah angkat tangan. Salah satunya apabila khatib berdoa. Okey. Jadi bila kita jadi jemaah sembahyang Jumaat, tak payah angkat tangan. Kalau nampak orang tak angkat tangan, tiga kemungkinan. Pertama, dia tidur. Kedua, dia tengah khayal, dia tak sedar khatib tengah doa. Ketiga, dia memang sedar khatib tengah doa, tapi dia tahu bahawa yang sunnah ialah tidak mengangkat tangan ketika itu. Ya? Okey, tapi mereka ni sekali lagi ghuraba, sedikit jumlahnya, ya. Ini dalil pertama bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tarkiyah, meninggalkan mengangkat tangan ketika berdoa di atas mimbar apabila membaca khutbah. Dan meninggalkan itu satu dalil, satu hujah sampai sahabat tak ada nak tunggu-tunggu, terus sound bila khatib angkat tangan berdoa. Ini dalil sunnah tarkiyah. Okey, hadis kedua.
Hadis kedua riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya daripada Abdullah ibnu Abbas, dinilai hasan li ghairihi oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud dan rakan-rakannya dalam semakan ke atas musnad Ahmad. Okey, an Ibnu Abbas annahu tafa ma'a Muawiyah bil baiti faja'ala Muawiyatu yastalimul arkana kullaha. Okey, daripada Ibnu Abbas bahawasanya dia tawaf bersama Muawiyah di baiti di Kaabah. Maka Muawiyah menjadikan setiap rukun yang 4 tu untuk kalau dekat boleh cium, kalau tidak sekadar sentuh, kalau jauh sekadar melambaikan dengan tangan. Jadi setiap 4 tu dia buat. Apa dia? Rukun yang ada Hajar Aswad, rukun Yamani, rukun Syami dan rukun Iraqi. Padahal yang kita tahu apa? Hanyalah yang ada Hajar Aswad dan juga rukun Yamani. Betul atau tidak? Okey. Lalu Abdullah bin Abbas menegur. Faqala lahu Ibnu Abbas, "Lima tastalimu hazainir rukbain?" Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimuhuma. Yang lagi 2 tu kamu pergi angkat tangan tu kenapa? Okay, dalam bahasa saya lah. Lima tastalimu hazaini rukabain. Kenapa kamu kita kata menyentuh, mengusap kedua rukun ni, yang apa? Rukun Iraqi dan rukun Syami. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Nampak? Nabi meninggalkannya, kan? Faqala Muawiyatu laisa syai'un minal baiti mahjura. Tidak ada mana-mana rukun daripada baiti, daripada Kaabah ni yang patut ditinggalkan. Semua pun kita angkat tangan. Semua pun kita usap. Muawiyah jawab. Okey. Faqala Ibnu Abbas, bila membaca ayat Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya adalah bagi Rasulullah tu sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Faqala Muawiyatu sadaqta. Maka akhirnya Muawiyah berkata, engkau benar. Ini satu contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan daripada mengusap. Okey, 2 rukun, yakni rukun Syami dan rukun Iraqi. Yang baginda usap ialah rukun Yamani dan Hajar Aswad baginda cium. Okey, jadi 2 tu saja. Nabi tak pernah larang pun. Nabi setahu saya tak ada hadis melarang untuk seseorang itu mengusap ataupun kalau jauh mengisyaratkan 2 rukun yang lain itu. Okey? Tapi Ibnu Abbas menjadikan ia sebagai dalil. Nabi tak buat, Nabi tinggalkan, kita pun jangan buat. Apa pasal kau Muawiyah kau buat? Muawiyah kata, apa salahnya, benda baik kan? Semua 4 buatlah. Lalu akhirnya dibacakan ayat itu, Muawiyah pun meninggalkannya. Jadi Ibnu Abbas menggunakan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil. Jangan buat. Dan kita pun, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada yang pernah pergi umrah, pernah pergi haji, moga-moga dalam masa terdekat kita dapat kembali melakukannya. Okey, kalau kita baca buku panduan umrah, panduan haji, ataupun ustaz-ustazah yang mengajar kita akan ajar 2 rukun saja, yang ada Hajar Aswad dengan rukun Yamani. Yang lagi 2 tu tidak perlu, sebab Nabi tak perlu. Jadi kita ni pun secara tak sedar memang mengamalkan pun sunnah tarkiyah ni. Okey, satu lagi contoh yang memang kita amalkan sunnah tarkiyah. Hadis sahih Muslim. Hadis sahih Muslim daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala salaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-aidain ghaira marratin wala marrataini bi ghairi azanin wala iqamatin. Okey, aku pernah solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat 2 hari raya. Okey, hari raya 1 Syawal dan juga hari raya haji. Bukan sekali, bukan 2 kali. Maknanya banyak kali dah tu. Aku solat bersama Rasulullah bukan sekadar sekali 2, banyak kali. Dalam bahasa kita. Bi ghairi azan, tak ada azan. Wala iqamah, tak ada iqamah. Dan kita sampai sekarang pun apabila solat hari raya tak ada azan kan? Tak ada iqamah kan? Padahal tak ada pun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang azan dan iqamah untuk solat hari raya. Akan tapi Nabi meninggalkannya. Dan apa yang Nabi tinggalkan itu menjadi dalil, menjadi hujah. Sebab tu Jabir pun cerita, sebab itu adalah sahih Muslim dan kita pun sebenarnya mengamalkannya sampai sekarang. Sampai sekarang tak ada orang pun yang azan
mahupun iqamah untuk solat hari raya. Ini 3 hadis sunnah tarkiyah. Okey, di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Ini 3 hadis ini berlaku apabila Rasulullah sudah pun wafat dan para sahabat menggunakannya sebagai dalil, sebagai hujah. Nabi tinggalkan, Nabi tak buat, maka jangan buat. Sebab tu tadi tu yang apabila Dr. Ali Jumaah berkata sepakat salah dan khalaf tu saya keliru. Saya garu sini kan. Sebab nak kata sepakat macam mana, hadis jelas ni. 3 ni, saya bagi 3 ni kan dah 59 minit tu. Panjang lagi pula cerita kan. Jadi dah ada 3 hadis ni. Okey, dan kita pula tadi saya tunjuk buku Sunnah Tarkiyah di sisi ulama Syafi'iyah. Okey, daripada Imam Syafi'i dalam kitab risalahnya sampai imam-imam yang lain. Sepakat macam mana tu? Melainkan sepakat yang dimasukkan oleh Dr. Ali Jumaah itu, sepakat salah dan khalaf itu merujuk kepada sunnah ghairu tashri'iyah. Yang itu kalau Nabi tinggalkan, of course it is open kalau kita nak buat atau tidak, asalkan tidak ada dalil yang memakruhkannya ataupun mengharamkannya. Bahkan kita ini ada satu kaedah usul yang sangat penting. Dalam urusan dunia, silakan. Okey, melainkan ada dalil yang kata ia makruh ataupun haram. Dalam urusan ibadah, nanti dulu. Melainkan ada dalil khusus yang menganjurkannya. Sekadar dalil umum tak boleh. Sebagaimana hadis 3 sahabat tadi yang mereka berazam nak puasa sunat hari-hari. Ada dalil umum. Tapi Nabi kata no. Ada yang nak qiyamul lail sepanjang malam. Apa salahnya? Lepas tu dah lepas subuh tidurlah kan? No. Dalil umum tu. Tapi tak boleh ya. Okey. Ini dari sudut para sahabat. Apa lagi ya dalil yang dikemukakan oleh Ustaz Muhadir? Kita sekarang di muka surat 77. Nombor 1, Imam Syafi'i menyusun selawat beliau sendiri. Okey, soalan ada situ ya. Apakah contoh perkara baharu yang tidak pernah dibuat atau disuruh oleh Rasulullah tetapi dilakukan oleh para imam mazhab? So contoh pertama, Imam Syafi'i menyusun selawat sendiri. Bagi beliau, Ustaz Muhadir mengemukakan sebuah riwayat yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syakhawi 902 Hijrah, anak murid Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahawa Imam Syafi'i ada membuat lafaz selawatnya sendiri. Lafaz selawat macam yang saya sebut tadi, boleh kalau nak buat sendiri. Sebab ianya sebenarnya doa. Allahumma salli sekian. Boleh asalkan jangan puji berlebihan. Rasulullah tidak suka. Dan nombor 2, dalamnya tidak ada unsur-unsur syirik. Contoh kedua muka surat 78. Imam Ahmad bin Hanbal menambah doa untuk kedua orang tua dan gurunya Imam Syafi'i dalam sujud setiap kali menunaikan solat. Ahmad bin Al-Laits berkata, aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, saya baca maksudnya, sesungguhnya aku berdoa kepada Allah untuk guruku Asy-Syafi'i, kurungan Imam Syafi'i, dalam solatku, kurungan ketika sujud, sejak 40 tahun. Aku doakan, ya Allah, ampunkanlah dosaku, dosa kedua orang tuaku dan dosa guruku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nota kaki nombor 72, Manaqib Asy-Syafi'i oleh Al-Hafiz Al-Imam Al-Baihaqi. So ini dalil kononnya Imam Ahmad buat apa yang Nabi tak buat. Yang ni sekali lagi saya nak kena garu-garu. Imam Ahmad berdoa. Bukankah berdoa dalam solat itu sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan dalam solat itu sendiri adalah tempat yang terbaik untuk berdoa, iaitu ketika sujud dan ketika tasyahud akhir selepas habis baca sebelum beri salam. Ini 2 tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis sahih menganjurkan kita berdoa. Dan bila sujud tu, semua sujud jangan hadkan kepada sujud yang terakhir saja. Okey? Dan satu lagi mungkin ramai tak tahu ya, tasyahud akhir sebelum beri salam. Tasyahud akhir sebelum beri salam. Dalil-dalilnya telah saya berikan dalam buku saya, soal jawab adab-adab berdoa. Jadi di sini saya muskil wal harain, saya muskil lagi ajaib. Kenapa Ustaz Muhadir mengemukakannya sebagai dalil sunnah takriyah? Sebab berdoa ni memang sesuatu yang dianjurkan.
memang sunnah berdoa dalam solat. So yang ni saya muskil, so tak apalah. Okey. Jadinya tak apa, kita baca kesimpulan dia. Sebab saya macam tertanya-tanya, Ustaz Muhadir bagi dalil, bagi hujah ni, dia nak berhujah dengan orang yang macam mana sebenarnya? Sebab masyarakat sekarang ni berkat usaha ustazah sunnah dah faham sunnah, dah faham dalam solat tu ada tempat berdoa, yang ini sujud, dan juga ni bila dikatakan sujud, maknanya Imam Ahmad sujud zikir seperti biasa, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, lepas tu berdoa ataupun baca tahiyat sampai seperti biasa sampai akhir, fil alamina innaka hamidum majid, lepas tu silakan berdoa. Apa yang menjadi contohnya tu, dan ini diketahui, bukan sesuatu yang aneh. Jadi okey, tak apa. Kita baca kesimpulan. Perkara penting untuk diingat dalam poin yang ini, poin ke-8 ni, jika Nabi tidak melakukan sesuatu perkara, maka bukanlah bermakna perkara itu adalah bid'ah dolalah, dalam kurungan sesat. Ia hanyalah bermaksud perkara itu boleh jika tidak dilakukan. Ia bukan bermaksud haram dilakukan. Maka saya berkata kesimpulan ini betul untuk sunnah ghairu tashri'iyah. Apa yang Nabi SAW tinggalkan sebagai seorang manusia biasa dalam aspek pakaian, makanan, kasut, macam mana jenis kasut, haiwan tunggangan ke apa ke, memang betul. Akan tetapi dalam hal agama, apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, maka ia adalah dalil, ia adalah hujah. Kenapa? Sebab Muhammad SAW ialah pembawa risalah Allah. He is the messenger of God. Dia bawa risalah Islam daripada Allah dan diajarkan kepada umat, kepada manusia. Kalau Rasulullah tak ajar secara lisan ataupun secara perbuatan, Nabi meninggalkannya, bererti ia bukan sebahagian daripada agama. Prophet Muhammad is the messenger of God. He brings the message of Islam from Allah to us. When he does not teach us something, does not practice anything, that means that it is not part of the religion. Sebagai contoh, kita nak habis dah ni, dah sejam lagi. Sebagai contoh, Nabi SAW, kita bagi contoh umrah, tadi kita sebut umrah kan, okey, tawaf tu. Sebagai contoh, Nabi SAW dalam sepanjang hayatnya buat umrah 4 kali. Setiap kali umrah, setiap kali dalam satu permusafiran, baginda hanya buat 1 umrah. Masa lapang yang ada, baginda solat tawaf, baginda solat berjamaah dan iktikaf di Masjidil Haram. Okey, baginda tidak buat umrah berulang-ulang. Nabi meninggal, tak ada hadis yang melarang dalam satu trip, dalam satu permusafiran itu buat umrah berulang-ulang, tak ada. Tapi Nabi meninggalkannya. Berarti kalau kita tak kisah, dari Malaysia dia pergi buat sana umrah, trip 7 hari 9 malam, ada banyak masa, buat umrah 1 saja. Masa lapang, tawaf sunat, iktikaf di masjid, baca Quran, solat berjemaah. Jangan buat umrah berkali-kali sebab ia ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang kata Rasulullah takut, bimbang kalau baginda buat 2-3 kali, orang ingat kena buat 2-3 kali. Tak, sebab kalau begitu, Nabi boleh saja kali pertama baginda buat umrah sekali saja. Baginda ke Mekah, baginda buat umrah sekali saja. Kali kedua, baginda pergi Mekah buat umrah 2 kali saja. Kali ketiga, baginda pergi buat umrah, baginda ke Mekah buat umrah sekali saja. Ada kepelbagaian, menunjukkan ada pilihan. Maka kita pun tak apa ada pilihan. Tapi kalau 4 kali, setiap kalinya hanya 1. Hanya 1 umrah, bererti yang sunnah ialah 1 bagi setiap permusafiran. Jangan buat lebih-lebih. Yang buat lebih-lebih tu akhirnya sembahyang jemaah tertinggal apa semua tu, ya. Yang kedua, berkaitan dengan umrah. Dalam umrah, Nabi SAW tidak buat tawaf wida'. Tawaf wida' ada untuk haji, tak ada untuk umrah. Jadi bila tuan-tuan buat umrah, nak balik terus, tak payah buat tawaf wida'. Tak, memang tak ada hadis yang melarang tawaf wida'. Tetapi itu yang Nabi tinggalkan, maka kita pun tinggalkan. Okey.
Nak buat kalau bimbang masuk dalam amaran Nabi tadi kepada 3 sahabat tu, sesiapa yang membenci sunnahku, mereka bukan daripada kalanganku. Padahal 3 sahabat tu tak benci Nabi pun. Dia orang nak buat ekstra je, nak buat lebih je. Apa salahnya? Benda baik. Apa salahnya kan? Apa salahnya buat tawaf wida? Benda baik. Apa salahnya 2-3 kali umrah aku datang jauh-jauh daripada Malaysia ni? Tapi Nabi tinggalkan, kita tinggalkan je sebagai contoh. Baik tuan-tuan dan puan-puan, dah panjang sangat dah ni. Okey, jadi saya ulang, ada dalil memang penting, tapi dalil itu kenalah letak di tempat yang betul. Sebagaimana untuk bersukan, pakai kasut tu betul, pakai kasut tu penting. Tapi kalau you betul serius dalam sukan ini, pakai kasut yang betul untuk sukan yang betul. Jangan pakai kasut jogging main bola. Dia tak ada start bawahnya tu. Kalau main bola atas padang kan, main bola, main rugby, ada kasutnya sendiri. Kalau sukan golf pun dia punya tu tajam-tajam tu. Okey. Jadi secara zahirnya kita nampak kasut-kasut ni sama saja, tapi kalau you betul serius dalam bersukan, setiap ini ada perbezaannya. Demikian juga dalil-dalil agama. Secara zahirnya nampak, ada dalil. Sahih Bukhari, sahih Muslim. Tapi kalau kita mengkaji secara mendalam, kita semak teks tu sama tak dengan teks Arab dalam kitab yang asal, kita tengok dalil tu diletak di kita kata apa? Di tempatnya yang betul ke tidak? Di situ tu penting ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga Allah memberi hidayah kepada kita supaya kita dapat bertemu dengan para agamawan yang jujur, yang meletakkan dalil betul pada tempatnya, kaedah-kaedah usul fiqh yang betul pada tempatnya. Ya, moga-moga kita selalu lazim bersama dengan ustaz-ustazah yang mengajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita kenal hadis-hadisnya semua. Hadis tadi apa? Sunan Ad-Darimi. Siapa yang tak pernah dengar tu ya? Cuba Google tanya. Cuba tanya Google, apa tu Sunan Ad-Darimi ya? Okey, moga-moga bermanfaat untuk kita menganalisa. Kalau tak setuju dengan dalil dan hujah saya, tak mengapa. Boleh saja ikut dalil dan hujah yang dikemukakan oleh Ustaz Muhadir ya. No problem ya. Sebab saya ni memang hendak membuat satu anjakan paradigma di mana kita ni biasa membanding-banding intellectual discourse tanpa mencela, tanpa mengkritik, tanpa mengeluarkan kata-kata yang buruk ke apa ke. Kalaupun yang saya marah sikit tadi tentang lafaz hadis tu, sebab bagi saya, bila kita sayang Nabi ya, dan kita pandang hadis tu penting, dan bila lafaz hadis tu bertukar, jadi memang patut marah ya. Kalau nak kata kesilapan teknikal tapi tengok buku yang sebelum tu pun sama, jadi okey, tak payahlah ulang banyak pula ya. Maka saya sampai sini saja dulu, tutup dengan tasbih. Ghafara subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekejap lagi nak bersukan apa ya? Banyak-banyak kasut ni jadi confuse pula. Nak bersukan yang mana sekejap lagi. Sekarang ni dah pukul 5 ni. Okey. Assalamualaikum.